Salam sejahtera. Cikgu Claire ucapkan kepada semua murid Cikgu Claire. Untuk hari ini, kita akan tengok tajuk kemandulan dan pencegahan kehamilan. Apakah yang dimasukkan sebagai kemandulan? Kemandulan adalah seseorang itu tidak dapat melahirkan anak. Maksudnya tidak dapat ada anak. Dan kemandulan boleh berlaku kepada lelaki ataupun perempuan. Apabila pasangan suami isteri telah berusaha untuk mendapatkan anak lebih daripada setahun tapi masih tidak berjaya, pasangan tersebut dinasihatkan supaya mendapatkan rawatan daripada doktor. Apakah punca-punca kemandulan lelaki dan wanita? Kita boleh melihat kepada peta buih berganda di sini. Yang di tengah sini ada 3 punca yang dihadapi oleh lelaki dan perempuan, iaitu hormon yang tidak seimbang, ataupun organ seks lelaki atau perempuan adalah cacat ataupun ada penyakit. Dan yang ketiga adalah kedua-dua lelaki ataupun wanita ada masalah kesihatan seperti kencing manis, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Puncak kemandulan untuk lelaki pula, antara dia adalah testis lelaki tidak dapat menghasilkan sperma, ataupun bilangan sperma yang dihasilkan tidak mencukupi, kualiti sperma dia adalah rendah ataupun kurang aktif, ataupun lelaki ada masalah mati pucuk iaitu zakar lelaki tidak dapat mendegang. Dan sebenarnya ada satu lagi sebab adalah ductus sperma lelaki mungkin sumbat. Bagi masalah kemandulan wanita pula, yang pertama mungkin kerana ovari mereka tidak dapat menghasilkan ovum. Tiub falopio perempuan adalah sumbat, ataupun uterus wanita tidak normal, ataupun ada ketumbuhan dalam uterus. Ini adalah antara punca-punca kemandulan bagi lelaki dan wanita. Murid boleh cuba permainan tentang punca kemandulan lelaki dan perempuan di bawah ini. Bagaimana kita nak mengatasi masalah kemandulan? Ada 3 cara ataupun 3 kaedah, iaitu rawatan hormon. Rawatan hormon sesuai untuk wanita ataupun lelaki yang ada masalah ketidakseimbangan hormon seks ataupun hormon seks dia tidak seimbang dan mereka tidak dapat menghasilkan gamet ataupun ovum yang sihat. Biasanya pil ataupun suntikan hormon digunakan untuk merangsangkan testis atau ovari mereka bagi menghasilkan sel pembiakan yang sihat ataupun matang. Kaedah kedua adalah pembedahan, di mana kaedah ini digunakan untuk membuang ketumbuhan yang ada di tetus sperma bagi lelaki ataupun tiub falopio atau uterus bagi wanita. Cara ketiga adalah kaedah persenyawaan in vitro iaitu IVF. Kadang-kadang orang kata bayi tabung uji. Kaedah ini digunakan oleh wanita yang ada masalah tiub falopio sumbat ataupun rosak.
Secara ringkasnya, kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovary untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Dan embrio yang telah dibentuk akan dimasuk kembali ke dalam uterus wanita agar penempelan embrio boleh terjadi. Di sini dilampirkan satu pautan untuk makluman tambahan tentang IVF. Okey, ini adalah tentang kemandulan ataupun tidak dapat ada anak. Bagaimana pula untuk pasangan suami isteri yang sudah ada banyak anak pula? So, untuk ini kita ada banyak kaedah pencegahan kehamilan supaya suami isteri yang telah berkahwin boleh rancang masa untuk ada anak. Dan suami isteri boleh tentukan bilangan anak yang mereka mahu ikut keupayaan ekonomi dan juga merancang jarak umur anak mereka. Konsep utama pencegahan kehamilan dilakukan dengan menghalang persenyawaan ataupun penempelan ovum yang disenyawakan. Dia ada beberapa cara, iaitu kaedah pencegahan kehamilan secara semula jadi, secara kimia, mekanikal atau pembedahan. Kaedah yang pertama, kaedah semula jadi, di mana wanita perlu tahu tentang kita haid mereka agar mengelakkan hubungan seks semasa fasa pengovulan, iaitu fasa subur. Kaedah kedua adalah kondom yang menggunakan konsep kaedah penghalang ataupun menggunakan diafragma untuk wanita. Kedua-dua cara ini menghalang sperma daripada memasuki faraj ataupun uterus. Kaedah seterusnya adalah kaedah mekanikal yang dipanggil sebagai kaedah kontraseptif dalam uterus. Kaedah ini digunakan oleh wanita di mana alat IUCD ini diletakkan di dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang disenyawakan. Kaedah seterusnya menggunakan hormon, sama ada wanita menggunakan pil pencegah hamil ataupun kaedah implan. Pil boleh menghalang proses pengovulan, manakala implan boleh merembeskan hormon untuk menghalang ovary daripada menghasilkan ovum. Dan implan ini biasanya dimasukkan di bahagian kulit bawah lengan. Dan untuk kaedah pembedahan pula merupakan kaedah pencegah hamil kekal. Okey, untuk lelaki, kaedah itu dinamakan sebagai vasectomy, di mana data sperma lelaki dipotong dan diikat supaya tidak ada sperma dipancut semasa hubungan seks. Untuk wanita dipanggil ligasi L untuk lady. Okey. Di sini tiub falopio perempuan dipotong dan diikat supaya ovum tidak disenyawakan.
murid boleh cuba permainan yang disediakan. Dan di sini kita kena sentuh juga tajuk kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Seseorang individu digalakkan melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali setahun apabila telah mencapai umur 40 tahun. Apakah kebaikan dia ataupun kepentingan dia? Yang pertama, pemeriksaan kesihatan dapat mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Contohnya seperti kanser, melibatkan sistem pembiakan boleh dirawat jika diterkesan lebih awal. Amalan ini boleh mengurangkan risiko masalah kesihatan yang kronik, seterusnya menjimat kos rawatan yang tinggi bagi jangka masa panjang. Dan semasa pemeriksaan kesihatan, seseorang individu juga boleh mendapat nasihat dan penerangan doktor tentang kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat. Untuk tajuk ini ada satu tugasan. Murid sila tengok video yang dilampirkan di sini dan juga perhatikan berita yang bertajuk pembuangan bayi dengan juga hubungan seks bebas. Okey. So, murid tolong kumpulkan maklumat dari pelbagai sumber tentang penyalahguna pengetahuan tentang pencegahan kehamilan. Lepas itu, murid kena kritik ataupun memberi ulasan, membuat penilaian dengan menggunakan contoh yang sesuai tentang salah guna pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan seperti penggunaan kondom, pil kehamilan dan seterusnya. Dan apakah kesan dia kepada masyarakat di kertas A4. Selamat mencuba.